Cincin dipakai cincin swasta, cincin diberi bakal isteri. Saya mohon memperkenalkan nama. Nama diberi Nik Hakiman Ilmi. Dalam video ini saya akan berkongsi kepada anda tentang pra-refleksikan diri dan pasca refleksikan diri. Baiklah, saya menggambarkan diri saya sebagai sebuah jambatan. Sehubungan dengan itu, melalui gambaran sebuah jambatan ini, saya merupakan seorang yang mahir dalam menghubungkan sesuatu pertalian yang tidak baik berubah menjadi hubungan yang lebih erat. Seterusnya, sebuah jambatan ini juga menggambarkan diri saya seorang yang suka memudahkan urusan orang lain. Perkara yang saya lakukan untuk memudahkan urusan mereka ialah bersedia menghulurkan bantuan walaupun tidak diminta oleh mereka. Saya juga suka membantu rakan-rakan yang mempunyai masalah seperti masalah kewangan, hubungan persahabatan dan sebagainya. Jika diberikan pilihan untuk menjadi insan lain, saya akan memilih Lee Chong Wei. Beliau merupakan seorang bekas pemain badminton profesional Malaysia yang terkenal. Beliau mempunyai kegigihan yang telah membantu beliau mencapai kejayaan dalam kerjayanya. Lee Chong Wei terkenal dengan disiplin yang tinggi dalam latihan dan persiapan menghadapi lawan. Beliau selalu berusaha keras untuk mematuhi jadual latihan yang ketat dan menjalani gaya hidup yang sihat. Beliau sangat berazam untuk mencapai matlamatnya dalam sukan badminton. Seorang insan guru perantis harus mempunyai kemahiran komunikasi yang berkesan. Kemahiran berkomunikasi dengan berkesan adalah kunci dalam peranan IGP. Insan guru perantis perlu menyampaikan maklumat dan pengetahuan dengan cara yang mudah difahami oleh individu yang dibimbing. Kemahiran mendengar dengan baik juga penting untuk memahami keperluan dan persoalan para pelajar. Oleh hal yang demikian, komunikasi yang berkesan membantu dalam mengatasi ketidakfahaman dan memudahkan proses pembelajaran. Selain itu, IGP juga perlu mempunyai kemampuan untuk memotivasi individu kerana perkara tersebut adalah kunci dalam peranan sebagai IGP. IGP perlu mengenal pasti apa yang memotivasikan individu yang dibimbing dan bagaimana untuk memelihara motivasi mereka. Ini juga termasuk mengiktiraf pencapaian mereka, menawarkan cabaran baru atau memberikan sokongan emosi apabila diperlukan. Baiklah, pelajar yang cemerlang perlu bersikap positif dalam pelbagai aktiviti akademik di universiti atau aktiviti sosial bersama rakan-rakan. Saya akan memastikan untuk memelihara sikap dan pemikiran positif dalam diri saya supaya sentiasa bersungguh-sungguh dalam menyertai pelbagai aktiviti akademik di UPSI dan menyiapkan segala tugasan dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Seterusnya, kemampuan untuk menguruskan masa. Saya akan memastikan untuk merancang jadual dan masa dengan baik untuk menghadiri kelas, menyiapkan tugasan dan meluangkan masa rehat. Dengan merancang jadual, saya merasa lebih berdisiplin dan mampu menguruskan masa dengan berkesan. Saya akan bersedia untuk mempersiapkan diri daripada seorang insan guru perantis ke arah menjadi insan guru profesional dengan menggunakan kemahiran pertuturan yang tepat. IGP perlu memiliki penguasaan dalam pelbagai bahasa dan menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh murid. Insan guru profesional juga harus mengambil berat tentang perkembangan murid dalam proses pembelajaran. Seorang insan guru profesional juga perlu mencari kaedah pembelajaran yang efektif dan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan mereka sehingga dapat diterapkan kepada murid. Merujuk kepada wawancara kendiri bahagian 1, terdapat beberapa aspek yang saya pelajari, antaranya ialah sikap memudahkan urusan orang lain. Sepanjang 14 minggu mengambil kursus insan guru profesional ini, saya telah diberikan beberapa tugasan yang agak mencabar bagi diri saya, terutamanya semasa menjalankan program santun masyarakat bersama komuniti orang asli. Sebelum program tersebut berlangsung, pelbagai persiapan yang perlu dilakukan termasuk menyelesaikan setiap perincian tugasan yang telah dibahagikan oleh ahli kumpulan. Apa yang melambangkan saya sebagai sikap memudahkan urusan orang lain ialah tidak menangguh tugasan itu dalam tempoh yang lama. Sebaliknya, saya terus menyiapkannya supaya ahli kumpulan dapat meneruskan kepada agenda yang lain.
Selain itu, saya juga dapat mempelajari bahawa komunikasi juga merupakan suatu kepentingan yang perlu ditekankan dalam kehidupan bermasyarakat. Sepanjang mengambil kursus ini, saya telah melibatkan diri dengan ramai orang seperti komuniti orang asli, komuniti Perkataan Gemalim dan rakan-rakan universiti. Dengan ini, saya dapat meningkatkan cara berkomunikasi dengan lebih berkesan. Tambahan pula, cara berkomunikasi perlulah berbeza-beza mengikut kepada siapa yang kita sedang berbicara. Seterusnya, idola yang saya pilih ialah Lee Chong Wei. Saya menyokong 100% pilihan ini kerana apa yang beliau telah lakukan sedikit sebanyak saya juga telah mempraktikkan dalam kehidupan saya. Sepanjang 14 minggu ini, saya telah mendisiplinkan diri saya dengan datang awal ke kelas, menyiapkan tugasan dengan lebih cepat dan mengikut tata cara pemakaian sebagai seorang yang bakal bergelar guru. Merujuk kepada catatan wawancara kendiri bahagian 2, seorang insan guru perantis perlulah mempunyai kemahiran komunikasi yang tinggi, kemampuan memotivasikan individu dan bersikap terbuka. Apa yang saya hendak tekankan di sini ialah seorang insan guru perantis perlulah lebih bersikap terbuka. Hal ini demikian kerana seorang guru perlu menerima pendapat dan idea daripada orang lain. Misalnya, guru perantis haruslah membuang sifat egois supaya lebih mudah untuk menerima pendapat orang lain sebagai satu idea yang boleh memberi manfaat kepada orang sekeliling. Seterusnya, berdasarkan catatan kendiri pada bahagian 2 juga, saya telah menyatakan beberapa ciri yang perlu diperelokkan. Antaranya ialah bersikap positif dan bijak dalam pengurusan masa. Kedua-dua ciri ini sudah saya terapkan dalam diri saya sepanjang 14 minggu berlangsung. Buktinya, saya lebih bersikap positif terhadap orang sekeliling, termasuklah rakan-rakan universiti yang kadang-kadang berlaku selisih faham. Tetapi saya lebih memilih untuk mengambil jalan yang positif agar tidak berlaku perkara yang boleh memudaratkan orang lain. Seterusnya, kemampuan menguruskan masa. Sepanjang 14 minggu ini, saya lebih peka dengan pengurusan masa. Bukan bagi kursus ini sahaja, malahan melibatkan kehidupan seharian saya juga. Dari hari ke hari, pengurusan masa saya lebih cekap dan bertambah baik. Secara keseluruhannya, pelbagai impak ke atas diri saya, antaranya ialah jati diri yang kukuh. Suka saya tekankan di sini mengapa impak yang berlaku dalam diri saya ialah jati diri yang kukuh kerana sepanjang mengambil kursus ini, pelbagai program telah saya lalui selain daripada projek santun masyarakat, antaranya ialah program daripada persatuan dan kelab. Perkara ini telah membangkitkan jati diri saya supaya lebih banyak mengaktifkan diri dalam mana-mana program yang akan diadakan. Selain itu, saya juga lebih mahir berkomunikasi. Buktinya pada minggu pertama, saya agak kekok untuk membentang di khalayak ramai. Tetapi setelah 14 minggu mengambil kursus ini, saya lebih yakin untuk berkomunikasi dan berhadapan dengan khalayak ramai. Ciri-ciri ini sememangnya diperlukan dalam kemenjadian sebagai seorang yang bakal bergelar insan guru profesional pada masa akan datang. Akhir kata, semoga yang menonton video ini akan menjadi seorang yang sangat hebat dan sentiasa berada di kemuncak kejayaan.